Pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung pengajian kita Asmaul Husna, dan nama yang akan kita kaji adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Kita rujuk surah rujukan kita, kita mari lihat surah Ali Imran ayat 97. Di dalam surah Ali Imran ayat 97 Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka sesungguhnya Allah maha kaya, tidak berhajat sesuatu pun daripada sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak berhajat sesuatu pun dengan alam ini ataupun makhluk-makhluk yang lain. Okey. Sebelum kita pergi kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, kita nak lihat dulu manusia. Manusia ni ada disebut sebagai fakir, ada disebut sebagai miskin, ada disebut sebagai kaya. Kita nak tengok dulu takrifan dulu. Apakah yang dikatakan orang fakir? Apakah yang dikatakan orang fakir? Orang fakir dalam kitab fiqh mentakrifkan, katakan seseorang itu keperluan hajatnya satu hari 10. Katakan 10 RM10 lah contoh nak senang faham. Dia dapat kurang daripada 5. Itu orang fakir. Maknanya keperluan dia tu dapat, dan keperluan dia 100%, dia usaha dapat cuma bawah 50%. Itu dipanggil orang fakir. Orang miskin keperluannya adalah 100, kata 10 keperluannya, dia dah dapat lebih daripada 5 tapi tak cukup lagi 10 tu, tak cukup lagi. Itu orang miskin. Takrifan miskin kita sebut fakir miskin, fakir miskin. Fakir miskin tu berapa kan? Jadi fakir tu maksudnya orang yang keperluannya 10, dia dapat kurang daripada 5. Miskin orang yang keperluannya 10, dia dah dapat lebih daripada 5 tapi tak cukup lagi 10 itu. Itu dipanggil orang fakir, orang miskin. Kalau orang fakir, orang miskin ni dalam Islam dia layak untuk mendapat zakat. Layak untuk mendapat zakat. Kita kalau ada orang fakir, ada orang miskin, kita boleh bagi zakat pada dia. Kalau kita bagi zakat tu direct pada dia, kita tak perlu cakap, niat saja. Tak perlu cakap tak perlu kita bagi kat dia, ini zakat saya tahu. Tak cakap terima kasih ke? Garang. Tak cakap terima kasih ke? Garang. Okey, kalau kita bagi direct tak perlu cakap, niat saja, ni zakat. Tapi kalau kita bagi pada wakil kena sebut. Ustaz, imam, ini duit zakat saya. Sebab zakat ni dia ada asnaf dia. Dia tak boleh buat sembarangan, dia ada asnaf, ada 8 asnaf zakat tu. Okey, ini fakir dan miskin. Orang yang keperluannya 10 dapat 10 ataupun lebih dikira orang yang cukup ataupun orang yang kaya. Orang yang kaya kena kira zakat. Okey. Orang yang kaya kena kira zakat dia. So kalau ada hari ni keperluan kita tu satu hari makan 1 pinggan. Cuma kita makan 3 suap, miskin lah tu ya. Tapi kalau saya makannya keperluannya 1 pinggan, makan boleh 2 pinggan, tu cukup dan kaya. Semakin tinggi kita punya cukup, semakin kita kena kira zakat kita dengan betul. Kira tunaikan zakat ni Allah SWT akan ganti balik dengan keadaan yang baik. Okey, ini daripada sudut takrifan zahir. Sekarang kita nak lihat apa yang disebut oleh Al-Quran, kaya sangat ke? Kau macam bergosip pula, kaya sangat ke manusia ni? Okey, kita lihat walaupun manusia itu, kita dah tengok takrifan fakir, kita tengok takrifan miskin, dan takrifan kaya. Kaya ni maknanya cukup 10 dan lebih ke atas. Makin ke atas makin dia perlu kira zakat dia. Tetapi kayanya manusia tetap terikat dengan 3 perkara. Kayanya manusia tetap terikat dengan 3 perkara. Yang pertama, sekaya mana manusia, dia tetap bergantung.
dia tetap bergantung antara satu sama lain. Hari ini walaupun kita mempunyai harta yang banyak, kita tetap bergantung dengan orang yang tanam kapas, orang yang membuat kain. Kita tetap bergantung dengan tukang jahit. Kita pergi dekat PKNS, walaupun tukang jahit tu kita tengok sibuk dia menjahit baju, kita tetap bergantung dengan dia dan kita perlu berterima kasih dengan dia. Sebanyak mana harta kita, kita tetap berterima kasih dengan nelayan. Kalau nelayan tak tangkap ikan, kita takkan dapat rasa ikan. Sehebat mana kita tetap bergantung kepada petani yang yang tanam beras, tanam padi. Kalau dia tak tanam padi, kita tak makan, tak dapat makan beras. Jadi manusia, ini manusia kan. Jadi manusia tu dia tetap bergantung antara satu sama lain. Ini kaya macam mana manusia pun dia tetap terikat dengan tiga perkara. Yang pertama, dia bergantung antara satu sama lain. Satu hari ada satu orang profesor. Dia profesor dan juga yang banyak harta. Satu hari dia kena buat kajian di kawasan pendalaman dan dia menaiki sebuah sampan. Ketika naik sampan tu, dia berbual-bual dengan pendayung sampan ni dengan muka yang agak action, kerek-kerek. Orang Jawa kata kerek. Muka kerek dah. Awak ni belajar sama mana? Profesor ni belajar. Prof, saya ni tak belajar tinggi, sekolah rendah pun tak habis. Awak ni telah kerugian suku hidup awak. Tukang apa dayung ni pun tak tahu je lah. Kemudian tanya lagi, awak ada simpanan harta tak? Tak ada prof. Hari ni saya dapat upah ni, saya balik akan beri nafkah untuk keluarga lah. Simpanan pun tak ada? Tak ada prof. Awak rugi suku lagi hidup awak. Dah separuh tu prof. Separuh dah tu. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba maknanya sungai tu boleh berombak lah, berombak macam tu. Dan sampan tu terbalik. Ketika terbalik, prof tu dengan sangat cemas. Tolong saya, tolong saya. Saya tak pandai berenang ni, Apa kata pendayung sampan ni, prof? Kalau Allah tak gerakkan saya untuk tolong prof akan rugi seluruh hidup prof. Nampak Hari ni sebanyak mana harta kita, kita tetap bergantung dengan orang lain. Kita tetap memerlukan pada orang lain. Inilah kehidupan. Jadi manusia, kaya mana manusia terikat dengan tiga pertama, dia tetap bergantung antara satu sama lain. Yang keduanya, kayanya manusia ini, kaya macam mana sekalipun, dia tidak memiliki semua benda. Dia tidak memiliki semua benda. Orang ni Allah Subhanahu wa taala beri rezeki mengikut keadaan dia masing-masing. Dia tak memiliki semua benda. Ada orang yang ada harta, alhamdulillah, rumahnya bagus, keretanya bagus, tapi kasih sayang dalam keluarga kurang. Padahal kalau ikut boleh beli banyak benda. Dia tidak memiliki semua benda. Ada orang kadang-kadang hartanya bagus, semuanya bagus, kesihatan pula. Maknanya tak boleh makan kambing darah tinggi, makan manis-manis kencing manis, makan seafood gaut. Habis boleh makan apa? Makanlah roti tu, roti pita tu. Makan roti je. Kita yang biasa-biasa ni makan, Masya Allah, semua benda boleh dimakan, jangan selagi halal. Jadi maknanya kita ni, manusia tetap terikat, dia tidak memiliki semua benda. Itu kita kena faham, kita ada kekurangan. Walaupun kita ada harta sekalipun, kita ni tetap tak memiliki semua benda. Dan yang ketiganya, manusia ni ada harta, kaya dia, tapi harta itu tidak kekal selama-lamanya pada dia, ataupun sementara sahaja. Jadi ini sifat manusia. Sekaya mana manusia, dia terikat kepada tiga benda ni. Oleh kerana manusia ni pertama sekali dia tetap bergantung,
kemudian dia tidak memiliki semua benda, dan yang ketiganya ada sementara sahaja. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, surah Fatir ayat ke-15. Okay, salinkan dulu surah dia, surah Fatir ayat ke-15. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang sentiasa fakir berhajat kepada Allah, sedang Allah lah yang maha kaya lagi amat terpuji. Allah sebut dalam Quran surah Fatir ayat ke-15. Allah kata apa? Ya ayuhan nas, oleh kamu kena ingat, oleh kerana kamu kaya sekalipun, kamu tetap terikat dengan tiga benda ni, bergantung, tidak memiliki semua perkara. Kemudian sementara, antumul fuqara'u ilallah, kata Allah. Kamu sebenarnya fakir sebenarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ikat ayat ini, fuqara tu, fakir tu pada Allah? Sebab kita ni sebenarnya memang fakir hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan manusia, dengan manusia bukan. Disuruh kita rasa fakir ni adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang ada orang yang dia rasa rendah diri pada unsur keduniaan pada manusia. Benda itu dilarang, tak boleh. Pada unsur keduniaan jangan rasa rendah diri. Kita akan lebih lagi tidak mempunyai harga diri nanti. Ada orang kadang-kadang datang ke kelas, duduknya ujung-ujung dipocok-pocokkan katanya kan. Datang tengok tudung orang, cantik tudung orang ni. Berbeling-beling kan. Tengok tudung sendiri, aku ni, maknanya jangan, tak boleh. Kita fuqara hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan, kamu kaya kan, kamu tetap fakir. Kenapa? Tiga benda tadi terikat. Tapi kalau betul kamu tadi fakir, fuqara kamu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa rendah diri pada unsur keduniaan. Hari ini mungkin kita satu orang yang pernah berjaya dalam bisnes, kan, pakai keretanya bagus-bagus, tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki kebaikan buat kita, bisnes jatuh, kan, pakai kereta yang biasa-biasa dah. Untuk apa malu? Ini adalah rezeki aku hari ini sekarang. Ini sampai pakai tukar kereta, malu, parkingnya jauh. Kat masjid negeri. Dan masjid negeri belah sana, belah tu ujung mana tu. Penat sendiri berjalan. Aduh, penat. Kenapa hajah? Tak ada apa. Saja exercise. Untuk apa malu? Itu bahagian kita. Jadi Allah kata, Allah ingatkan, antumul fuqara, tapi fuqara ilallah. Ini diajar oleh Nabi SAW. Tawaduk pada harta kekayaan, rasa cukup pada kekurangan. Kan kita ni semua ada bahagian masing-masing, ada rezeki masing-masing. Ada kekurangan harta tapi kelebihan kesihatan. Wah, bukan main fit lagi kan. Jogging tu relax, alhamdulillah kan. Ada orang kadang-kadang hartanya banyak tapi tidak kaya dengan kesihatan. Kan? Ada orang kadang-kadang hartanya kurang tapi kaya dengan anak. Anak tu anak soleh pula tu, menyenangkan, alhamdulillah. Allah bagi tu semua kita ni, kita ada bahagian masing, ada kekayaan masing-masing. Jadi kalau kita hebat, kaya, maknanya tengok tadi, terikat dengan tiga benda. Sekarang kita tengok lagi satu ayat lagi. Surah Muhammad ayat ke-38. Surah Muhammad ayat 38, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ulangkan ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ghaniyun wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan ingatlah, Allah maha kaya sedang kamu semua adalah fakir. Surah Muhammad ayat 38. Allah sebut Allah tu yang maha kaya dan kamulah yang fakir, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk bab seterusnya. Setelah kita tengok manusia tu kaya dia macam mana keadaan, kita lihat kayanya Allah Subhanahu wa taala. Kaya Allah Subhanahu wa taala adalah kaya yang mutlak. Kaya Allah Subhanahu wa taala kaya yang mutlak. Perkara ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayat yang ke-131.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan ingatlah, Allah adalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Kaya maha terpuji. Kaya Allah Subhanahu wa taala mutlak, kaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kata Allah tu mutlak kayanya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan manusia? Tiga benda tadi tak ada. Tiga benda tak ada. Maknanya kaya Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya kaya tidak bergantung pada makhluk, pada apa pun dan pada siapa pun. Kaya Allah tu tidak bergantung. Kita buka, ayah-ayah saya sekalian, paling kurang bayangkan bergantung dengan Allah dengan bersedup bab udara ni. Bab udara ni. Bayangkan kalau udara ni ada bil, Tuhan bagi bil tiap-tiap bulan, oh susah gitu. Ujung bulan semua jimat-jimat sedut nafas. Bunyi-bunyi. Kenapa? Bil mahal. Kita sedut udara free ni. Masya Allah. Nak sedut banyak-banyak apa kata semua. Masya Allah. Kita tak bergantung pada Allah. Allah tu tak bergantung. Tak bergantung pada apa dan pada siapa pun. Kan? Tak ada kita bergantung pada kita ke, tak ada. Itu dia kata kaya Allah tu mutlak. Yang keduanya dibandingkan dengan manusia, manusia tu tidak dia kaya yang tapi tidak memiliki semua, tapi Allah Subhanahu wa taala kaya, Allah memiliki semua perkara. Semua perkara Allah miliki. Kan? Kaya Allah, semua perkara Allah miliki. Hari ini kita berniaga, katakanlah satu orang tu kaya, tetap bergantung dengan supplier contohnya. Katakanlah dia kontraktor, ayah-ayah saya sekalian kan, buat rumah, kan, buat renovation rumah, tetap bergantung kepada supplier. Kata hari ini, kata supplier kata, oh simen hari ini memang bekalan tak adalah sebulan, kita tak boleh buat kerja. Kan? Bergantung kepada sumber-sumber yang orang lain bekalkan pada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung, memiliki semua benda. Bahan mentah Allah miliki, kan? Bahan yang semua Allah Subhanahu wa taala miliki. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Taala tarik satu benda saja daripada kita, oh susah. Kan, katakan dia tarik apa, satu unsur saja daripada manusia tu susah. Bayangkan dunia ni dah kekurangan lapisan. Kan? Allah tarik sikit saja benda tu, kita mengalami global warming. Suhu muka bumi ni makin panas. Panas tak ibu-ibu kat Zealand? Sekarang ni panas tak dewan ni? Tak, kalau buka bising. Tahu tak? Saja. Ini contoh. Okay. Memang ini contoh, saya tak niat. Tapi terima kasih jugalah. Okey. Kita Allah tarik sikit saja lapisan ozon tu, panas, global warming. Dan global warming ni jadi perkara yang membimbangkan saintis di muka bumi. Kenapa ibu bapa kakak sekalian? Kalaulah benda ni tidak terkawal, kutub utara, kutub selatan ni akan mencair. Dan sekarang pun bongkah-bongkah ais banyak dah dekat New Zealand, kat mana bongkah-bongkah ais tu. Kalau kutub utara, kutub selatan ni cair, dia akan menenggelamkan muka bumi. Dalam konteks Malaysia sendiri, tahun 2050 banyak tenggelam dah kalau tak terkawal benda ni. Macam 2050 sempat tak kakak? Sempat tengok tak kakak? Tengok. Kita bergantung. Tapi Allah mutlak. Mutlaknya apa? Tidak bergantung dengan apa dan siapa pun. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sifat kaya manusia. Manusia ni dia tidak kekal. Tak kekal. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah selama-lamanya. Selama-lama, tidak ada kesudahan. Yang ini Allah sebut dalam surah Al-Fatihah kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, raja sehingga hari pembalasan. Kuasa Allah tu sampai hari pembalasan. Hari ini seorang raja kuat macam mana pun,
dah tua, sakit, akhirnya meninggal, habis. Anak-anak akan ganti. Tapi Allah tu Raja Maliki Yaumiddin, sehingga hari pembalasan. Jadi ini kaya Allah Subhanahu Wa Taala, kaya mutlak, sebab tidak bergantung, memiliki semua perkara, dan juga kekal pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang betul-betul kaya, kan? Bukan saja di dunia, malahan di akhirat. Macam mana kita betul-betul nak jadi orang yang kaya? Sebab kita nak bergantung, kita dah tahu, wow, kaya aku ya, kaya sangat ke, kan? Bergantung orang lain, kemudian tak kekal, tak miliki semua. Rupanya Allah tu lagi kekal, miliki semua dan tidak bergantung. Habis tu macam mana? Macam mana kita ni? Kita nak jadi kaya, kita kena bergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya apa? Kita lihat, kan? Yang pertamanya, apa kita nak buat? Yang pertamanya bergantung. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, jangan bergantung dengan manusia, jangan bergantung pada dunia. Manusia ni berurusan. Sunnatullah dia berurusan, tapi jangan bergantung dengan dia. Berurusan, boleh tak tolong cik? Tapi balik, ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah Tuhan. Sebab yang gerakkan dia nak menolong, yang memudahkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, ahli motivasi selalu cakap, wah, kita ni kalau nak berjaya kena bersungguh-sungguh dan sebagainya. Tapi sebenarnya tetap ada unsur takdir. Bayangkan, katakan nak A, dia kata, okey, aku ni memang berjaya, kaya dan sebagainya, contoh kan. A jumpa B nak tolong A. Belum tentu C jumpa C jumpa B nak tolong C. Belum tentu. Allah yang menggerakkan hati. Sebab itu kita manusia berurusan, tapi jangan bergantung. Bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan, Tuhan tolonglah ya Allah, aku tengah berbuat itu dan ini, permudahkan. Kan? Ibu-ibu, kakak saya sekalian, kalau kita faham arti dipermudahkan, saya yakin ibu-ibu, kakak ayah saya sekalian kaya pengalaman. Jadi kadang-kadang kita tengok, kalau setengah-setengah kerja tu dipermudahkan, senang je. Senang je. Nak kahwin kan? Penat cari tu, cari ni, penat kan? Tapi kalau dipermudahkan jodoh tu, jumpa tu terus, jadi terus. Kan? Tapi usaha tidak dipermudahkan, tidak sedikit. Mungkin saudara kita pun pernah rancang, kalau orang cakap kan, kau ni bila nak kahwin ni, tak ada jodoh, habis kau tak usaha. Tak, ada orang berusaha untuk kahwin, hari kahwin tak ada, pengantin tak datang, ada kan, malu keluarga, terpaksa tukar jadi kenduri kesyukuran kan. Kalau meninggal tak pula, accident, kesian, orang simpati juga. Mana pengantin? Tak tahu lari mana dah kan. Oh, kesian. Di sisi undang-undang di Malaysia ada hak dia, orang perempuan boleh tuntut benda tu. Yang runsing, ibu kalau saudara mara kita kena kan. Tapi nak ceritanya bagaimana Allah tu bergantung, kita dengan manusia berurusan, bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak nak kenduri kahwin ke, angkat tangan, doa buat kenduri kahwin, panggil anak yatim, buat biar ada keberkatan sikit. Kan? Kita usaha, kita berurusan dengan manusia, tapi pergantungan letakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi kita kaya, kita rupanya kita fakir, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat tadi, kita terikat di 3 benda. Allah tu tidak terikat benda ni. Jadi nak buat macam mana? Pertama, bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita tidak memiliki semua benda. Kan? Sekaya mana kita tidak memiliki semua benda. Jadi, habis nak buat macam mana? Milikilah benda yang terpenting dalam hidup. Kalau tak ada yang lain pun tak apa, tapi benda ni miliki. Ada 2 benda yang kita kena miliki. 2 benda kena cari, bu, kak, ayah, abang-abang saya sekalian. 2 benda kena cari. Yang pertamanya iman, yang keduanya kasih sayang. 2 benda kena cari. Sekalipun kita tak ada apa-apa perkara dalam hidup kita, keliling kita pun, 2 benda ni jangan hilang. Pertama iman, yang keduanya kasih sayang. Orang yang kurang iman, dia akan mudah mengeluh dalam hidup dia. Dia akan mudah rungsik kalau orang kurang iman. Orang yang kurang kasih sayang, dia akan mudah tumbuh kebencian dalam hati dia. Dan orang yang hati ada kebencian, dia akan mudah membenci orang lain. So kalau kita tak dapat kasih sayang daripada manusia, cari kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat pada perintah Allah, nanti kita akan rasa kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu yang kedua tu.
Manusia kaya tak memiliki semua benda, tapi dua benda yang hilang, iman dan kasih sayang. Mulakan cari kasih sayang Allah. Macam mana nak cari kasih sayang Allah? Taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kena taat. Taat itu yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayangkan Allah, ikutlah aku, yang ini ikutlah Nabi, nanti Allah akan menyayangi kamu. Kalau kita nak sayang pada Allah, ikutlah apa yang Nabi ajarkan, nanti kita akan rasa Allah sayang pada kita. Bila kita rasa Allah sayang pada kita, ada masalah diberi jalan keluar, ada kesempitan dilapangkan, ada hajat ditunaikan. Kalau kita dah rasa macam tu, kita dah rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Beribadah sampai dapat rasa kasih sayang Allah tu. Ada hajat, terlintas hajat saja, ada terlintas makan durian, tiba-tiba ting tong, siapa pula ni, buka-buka, Cik Ajah, masuk Cik Ajah, tak apa, saya berbalik di Pahang ni beli durian teringat kat awak, tiba-tiba je baru terlintas, dah sampai. Masya Allah, kita akan rasa kasih sayang Allah. Dan inilah yang telah dirasai oleh seluruh para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda. Satu para sahabat tu gelarannya radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia redha pada Allah, Allah redha pada dia. Sebab dia dah rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dah rasa Allah sayang pada kita, Masya Allah, tenang. Suami membebel, suami buat hal, bukan kita yang stres, tak, dia sendiri akhirnya stres. Kenapa isteri aku tenangnya? Kan? Ada orang kadang-kadang lama tak bercakap dengan suami, kan? Perantaraannya anak, kadang-kadang kan. Atau surat, ada orang tulis surat nak makan. Isteri nanti balik, dah siap. Itu yang ada satu kisah, kan? Dia tidur kat bawah, dia tulis kat bini dia, tolong kejut 5:30 pagi, saya ada meeting penting, kan? Esok pagi bangun terlambat, pukul 7, solat subuh cepat-cepat. Apa punya bini tak kejut, dah suruh ni apa semua. Tengah siap-siap tu nampak kertas dekat tepi bantal itu, bangun dah pukul 5:30. Berapa hari dah, berapa lama dah tak cakap sama suami. Kan? Cari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Okey. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kaya kita tak kekal. Yang ketiga, Allah lah yang Maha kekal. Jadi macam nak buat? Usahakan biar harta kita kekal. Macam mana harta ni nak kekal? Banyaklah memberi. Benda yang kita beri, benda itulah yang tak habis. Benda yang kita simpan, benda itulah yang habis. Banyak memberi. Sedekah, wakaf, zakat, kan? Apa lagi? Hibah, hadiah, banyak memberi. Di akhirat harta itu akan kekal. Di dunia Allah pasti akan balas balik benda itu. Di dunia. Kan? Ini cara nak kekal harta. Ada orang kadang-kadang diingat nak kekal harta tu disimpan harta tu, tidak sebenarnya. Kan? Semalam saya di IKIM. Ada satu ibu, nama dia Kak Zana ke apa, kan? Assalamualaikum Ustaz, saya ni ada ujian sikit Ustaz. Suami saya dah bertahun-tahun sakit, kan? Tak mampu bekerja, saya lah yang menafkahkan keluarga saya bekerja Ustaz. Tolong doakan, apa pandangan Ustaz pada saya? Saya kata, Kak sabar, bukan Kak seorang, isteri Nabi Ayub juga pernah melalui benda yang sama. Bukan saja kita, Nabi itu padahal Allah uji dengan sakit, isteri dia yang bekerja, kan? Tapi isteri yang soleha, Allah bagi kemudahan, ketenangan dan kesenangan. Akhirnya sembuh, alhamdulillah. Kemudian datang satu call lagi, ni tadi saya nak tanya pada Kak Zana tadi, saya pernah 12 tahun jatuh dalam bisnes. Waktu tu memang malu, isteri saya lah yang nafkahkan keluarga dan sebagainya. Tapi saya nak kongsikan. Saya ni walaupun jatuh dalam bisnes, tiap-tiap hari saya mesti akan pergi bersedekah. 10 sen ke, 20 sen ke, RM1 ke. Dan naik balik selepas 20 tahun. 12 tahun. Naik balik 12 tahun. 12 tahun panjang. Kalau tak sabar isteri, macam-macam boleh berlaku. Kan? Tapi 12 tahun dia kata boleh naik balik dalam keadaan yang memang alhamdulillah hebat. Rasanya apa? Bersedekah.
Sebab sedekah ni bukan saja di akhirat, di dunia lagi. Ini Allah SWT sebut, Nabi sebut, as-sadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah pasti Allah akan balas 10. Bukan di akhirat sampai 700 kali ganda 8. Ini di dunia lagi, di dunia lagi. Satu hari tahun 2003 saya ada program di Mesir waktu tu. Mesir, jadi saya menziarahi satu orang, anak dia nak buat kenduri hari jadi. Saya pun tanya anak dia, abang nak hadiah apa? Nak hadiah basikal. Basikal, sekarang ni budak-budak jangan tanya nak bagi hadiah dia pandai demand. Bagi je. Basikal lah, okeylah, sebab dia dah beritahu. Jadi saya pergi tu, program tu tak tahu. Mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, mungkin kurang daripada sebulan, mungkin lebih daripada sebulan. Maksudnya apa? Kat rumah ni kena ditinggalkanlah kan sikit. Maknanya keperluan-keperluan rumah, dan saya pun kena bawa lebih sikit sebab tak tahu ni. Kan, mungkin sebulan, mungkin lebih, mungkin kurang. Kalau kurang tak apa, kalau terlebih terputuslah kita punya bekalan, kita merancang. Jadi dah cukup-cukup, dah bagi apa semua. Okey, saya sebelum pergi dalam beberapa 2 minggu tu belikanlah keluarga punya keperluan ni. Maknanya beras lah, cukupkan semua ni. Ingat lagi dekat Alam Megah sana tu. Waktu tu tepi tu dia ada kedai basikal. Saya masuk-masuk tanya basikal, ni basikal berapa harga? Dia kata 270. 270. 200 setengah boleh lah. Okey, tawar-tawar okeylah, boleh 200 setengah. Hati saya berbelah bagi ni. Nak beli ke tak? Nak beli tak keperluan ni, walaupun 200 setengah tu waktu tu tak walaupun tak besar, tapi waktu tu keperluannya nak tengah banyak. Niat sedekah ajalah, niat sedekah ajalah. Elok saya putuskan hati niat sedekah aja, telefon saya ni berbunyi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar Ustaz nak pergi Mesir. Apa cerita kak? Apa cerita tuan? Lelaki ni pun. Apa cerita? Tak adalah, hati saya ni tak tahulah. Saya nak sponsor Ustaz punya tiket. Tiket berapa Ustaz? 2,500 setengah. Tak apa-apa, saya bayarkan. Kalau Ustaz dah beli, saya gantikan balik. 10 kali ganda sungguh. Saya yakin antara kita ni pun pernah ada pengalaman macam tu. Tak percaya sedekah, tengok 10 kali ganda ataupun 10 kebaikan Allah SWT. Ini hadis sebut Nabi itu bercakap benda yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena sabar sikit, jangan taruh kat tabung yang saya restu. RM1 keluar terus mana RM10 tadi, Ustaz kata RM10 tadi. Ada sama ada 10 kali ganda pun kita boleh rasa. Saya yakin antara kita pada pengalaman. Saya ketika ajar hadis ni kan, banyak anak-anak murid ni kadang datang balik butak, betul Ustaz ni, ada je. Jadi balik pada pengajian kita, macam mana nak supaya kita kaya? Banyakkan memberi. Dengan memberi bukan saja akhirat, bukan saja di dunia lagi Allah SWT balas. Kan? Di dunia lagi Allah SWT balas. Benda tu kita akan rasa, itu janji Allah SWT. Ibu-ibu kakak yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan. Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Akhirnya kita dapat pengajaran bahawa kitalah walaupun sekaya mana, tetapi Allah tetap kata antumul fuqara'u ilallah. Kita ni fakir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab terikat, bergantung, tak memiliki semua dan tak kekal lama. Jadi macam mana? Bergantunglah pada Allah, milikilah benda penting, kasih sayang dan iman, dan juga macam mana nak kekal, banyakkan memberi, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan Allah berikan saya dan kita semua orang yang terus dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah, amin. Sekian aku qauli ma sami'tu, wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.